Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini bersama lagi dengan Pak Haji belajar tentang herba. Banyak herba yang kita belajar ya. Sekarang dah masuk kuliah ya. Berapa dah kuliah ni? Banyak sekali kuliah, tapi tak apa. Belajar terus belajar sampailah kita ini dapat memanfaatkan ilmu ini untuk umat yang sebenarnya. Jadi hari ini kuliah kita menarik sekali sebab kecantikan. Kecantikan, siapa yang tak nak cantik? Banyak orang mahu nak jadi cantik kekal sampai kapan-kapan. Bolehkah cantik tu kekal sampai kapan-kapan? Immortal, immortal ni kekal. Khuldi. Jadi masa dulu pun dikatakan bahawa syaitan itu, iblis itu, dia cuba untuk menggoda supaya ada makan buah khuldi ya, untuk kekal, immortal dan sebagainya. Itu dalam bahasa dia lah. Baik, tapi apapun yang Pak Haji nak ceritakan hari ini, bahawa bagaimana kita menggunakan salah satu herba yang mungkin ada orang yang tahu, yang mungkin ada yang belum tahu, bagaimana herba ini dapat untuk membangkitkan semula seri wajah macam purnama, macam bulan purnama. Masya Allah, betul. Ini bukan orang kata bukan gimmick, perniagaan bukan, tetapi adalah untuk jadikan muka kita, kulit wajah muka kita itu bersih, glowing, putih dan hilang garis-garis kedutan-kedutan tua, khususnya pada ibu-ibu ya. Dan kalau yang bapak-bapak macam Pak Haji ni dah tua benar dah sebagainya, tetapi kita boleh coba, tidak mengapa, kita boleh coba. Dan dia juga memberi kesan pengobatan. Apa tu? Apa yang menyebabkan di wajah kita ini yang selalunya kita tengok yang tak elok? Yang pertama jerawat. Betul, jerawat. Yang kedua apa dia? Ada tumpuk hitam. Yang ketiga apa? Hitam di bawah, matanya ada hitam, apa dipanggil? Mata panda orang panggil juga ya. Dan ada kerutan di tepi ni, di tepi ni, begitu juga. Dan selalunya orang nampak muka kita ni dia turun ke bawah. Dia tak jadi bujur sirih, dia jadi bujur sirih yang melintang. Maksudnya dia naik ke atas. Dia bukan naik ke atas, dia turun ke bawah. Jadi oleh sebab itu maka kita kena ada satu cara, metodologi, cara-cara yang lain yang digunakan orang ialah banyak menggunakan apa dia itu, placenta. Apa tu placenta? Placenta itu ialah uri yang keluar bersama anak yang baru dilahirkan. Sebab apa? Sebab placenta itu mendatangkan kulit bayi, sama seperti bayi itu dia cantik, kerana itu diambilkan daripada placenta itu, dijadikan kosmetik, sama ada digunakan sebagai foundation, digunakan sebagai moisturizer, digunakan dia sebagai apa lagi lah, toner dan sebagainya. Jadi ada yang pakai maskara, yang pakai bercelak dan sebagainya. Ada yang nak bagi nampak mata tu besar, ada yang nak bagi nampak mata tu kecil, macam-macam. Dan begitu juga untuk kecantikan ni, di bawah bibir, di atas bibir kita. Ini cerita pasal kecantikan ni ya. Tetapi kecantikan sebenarnya kecantikan akhlak, budi pekerti, berbuat baik, santun. Tapi yang Pak Haji nak cerita ni yang fizik dulu ya. Lihat fizik dulu. Jadi bila kita ceritakan tentang kecantikan ini, kita nak satu saja, kecantikannya mesti halal, produknya halal. Yang kedua, jangan campur dengan barang-barang yang syubhat. Yang ketiga, mesti alami. Mesti alami. Apa dikatakan alami? Alami ini mesti tidak tercampur dengan suatu zat kimia. Kalau sudah tercampur dengan zat kimia, muka kita ini bagai dibedak-bedak, di lipstick, hilang lipstick itu nampaklah kekerutannya itu, nampaklah hilang bedaknya, nampaklah tuanya. Masa pakai bedak tu nampak cantik, tapi hilang bedak itu nampak tuanya. Tapi kita tak nak macam tu. Kita nak yang kita pakai ini, kalaupun tak berbedak, walaupun kita tak pakai kosmetik, tetapi nampak kecantikan original. Itu yang pertama. Macam mana nak buat supaya kulit ini, ini kulit kan, kita tahu sel kulit ini dia berganti 7 hari sekali. Jadi ketika dia menempel, terus menempel, makin tebal, makin nampak gelap.
Ya, makin nampak gerak. Jadi kita cuci, kita hilangkannya. Sama ada guna bedak dingin, bedak sejuk. Mana ada orang nak guna bedak dingin, bedak sejuk hari ni? Ya, kawan nenek-nenek kita dulu boleh lah. Jadi kalau lah Pak Haji hari ni buat bedak sejuk, bedak dingin dan jual. Ada ramai orang akan beli dah. Orang tak mau beli. Orang tua-tua pun tak mau beli dah. Orang tua-tua pun pakai foundation sekarang. Pakai foundation lip balm. Tak pakai lipstick, pakai lip balm ya. Jadi alhamdulillah, masya-Allah. Tapi apa yang banyak sebutkan kat sini bahawa ada satu kaedah cara supaya muka kita ini hilang daripada bintik-bintik merah ataupun pori-pori yang besar ni. Pori-pori besar kerana apa? Kerana dulu pernah jadi jerawat batu, pernah kena penyakit yang melibatkan bahagian muka itu, jadi pori-pori dia besar. Nampak kulit dia tidak jadi halus. Begitu juga ya apabila dia pernah orang kata ada ni ada macam puru hitam-hitam, termasuklah juga tanda kelahiran. Kadang-kadang ada tanda kelahiran dekat muka ni kat sini. Boleh hilang tak? Hilang. Tanda kelahiran ini hilang insya-Allah dengan izin Allah jua. Itu yang pertama sekali. Bagaimana cara untuk membersihkan muka ini dengan cara yang mudah, alami, halal, dan ini adalah merupakan kecantikan yang alami. Bukan kecantikan yang di foto-foto dalam HP, dalam handphone, ni cantik-cantik. Ada lagi satu program Photoshop. Photoshop, masuk ke Photoshop tu kita boleh buat orang hitam jadi putih. Kita boleh buat orang itu gemuk jadi kurus. Jadi yang begitu, jangan sampai tertipu jadi begitu. Tidak, tapi gunakan satu herba yang untuk kecantikan. Herba apa ya? Kita penasaran nak tahu ni herba apa sebenarnya. Herba ni dah pernah kita gunakan, cuma dulu gunakan untuk tujuan lain. Tapi pada hari ini Pakcik nak buka lagi dia punya rahsia-rahsia dia lagi. Kelebihan daripada herba ni, dia adalah embun pagi. Itu dipanggil EP spray. Macam pernah dengar EP spray untuk COVID-19? Ya betul, untuk COVID-19. Tetapi pada hari ini Pakcik tak cerita pasal COVID-19. Pakcik nak cerita bagaimana embun pagi ini berfungsi untuk kecantikan. Ada petua dia, cara guna dia. Yang pertama apa dia? Kita spray dia ketika kita sebelum tidur malam. Spray dia kering baru tidur. Yang kedua, kita spray dia itu pada sebelah pagi. Dan lepas kita solat subuh dan sebagainya, kita nak mulakan kerjaya kita spray. Biarkan dia lekat di situ. Dia menempel di situ. Yang ketiga, kalau boleh kita spray dia pada satu hari 5 kali ikut waktu solat. Spray. Jadi bila kita spray ini, satu hal yang berlaku, kulit akan jadi sangat-sangat halus. Macam kulit bayi, macam kulit baby. Ya, jadi oleh sebab itu bila kita spray saja dia jadi kulit baby di muka kita ini. Jadi apabila kita spray tersebut, hilang yang hitam-hitam, mata panda itu hilang sebagainya. Jadi kemudian pula yang menarik dia lagi, dia mencerahkan mata untuk mata rabun, untuk yang pakai kacamata, untuk mata yang ada permasalahan. Jadi kita tidak perlulah kita buka mata, spray di atas saja pejam mata pun dia sudah boleh masuk dan sebagainya. Dan untuk kecantikan ini, dia kena juga spray di bawah lidah. Spray di bawah lidah 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tahu bahawa embun pagi ini memang untuk virus, untuk demam. Untuk demam denggi, untuk demam virus, HIV dan sebagainya. Tetapi apa yang banyak sebut ini adalah untuk kecantikan. Dan ketika Pak Haji belajar dulu, herba ini digunakan untuk orang yang ada masalah selaput di mata. Masya Allah, selaput di mata, betul. Dan digunakan untuk orang yang ada hipertensi, tekanan darah tinggi. Subhanallah. Kalau kita kata tekanan darah tinggi, dia sudah pergi ke jantung ya. Jadi bila dia pergi ke jantung, dia baik juga untuk jantung.
Tetapi bila kita gunakan ini, kita spray embun pagi ini, dia adalah khusus untuk mendapatkan kesegaran wajah kita seperti wajah ataupun kesejukan embun di waktu pagi. Tahu tak bagaimana nama embun pagi ini digunakan? Ini mengambil sempena daripada satu herba yang telah ditunjukkan oleh Datuk Pak Haji dulu. Namanya dalam bahasa Thailandnya dipanggil embun tengah hari, Nam Kam. Nam tu air, Kam tu tengah hari. Jadi oleh sebab itu air tengah hari ataupun embun tengah hari itu, jadi oleh sebab itu kalau di kampung ada rumput ni, kita buka pak begitu, dia keluar air. Ini dia sama seperti rumput Siti Khadijah. Jangan ada yang tak tahu rumput Siti Khadijah, atau dia panggil packing grass. Rumput Siti Khadijah itu terbaik. Terbaik untuk apa rumput Siti Khadijah? Bukan rumput Siti Khadijah yang ini ya. Nanti insya-Allah Pak Haji cuba pergi mendapatkannya. Ada dekat sini. Rumput Siti Khadijah ni baik untuk orang kemoterapi. Baik untuk orang yang ada masalah kemoterapi. Kalau dia pergi kemo, dia minum air blend rumput Siti Khadijah ni, maka dia tak jadi masalah gugur rambut, pecah bibir mulut, rosak kulit dan sebagainya. Dia tak jadi. Dan dia digunakan khusus untuk masalah diuretik buah pinggang, kencing manis, blender, minum air dia tu. Masya Allah. Dulu banyak sekali orang bertanya, Pak Haji, apa yang dimasukkan dengan mem? Ya, minuman embun bukan mem. Mem pula. Ini mem, bukan mem lah, Medan itu magnetic mem. Ini Med ni minuman embun pagi. Betulkah? Embun pagi. Minuman embun dingin. Bukan embun pagi, embun dingin. Banyak sangat embun ni, embun dingin. Jadi ada satu minuman yang Pak Haji buat khususnya untuk orang yang rosak ginjal. Namanya apa? Namanya daripada pokok yang rumput Khadijah. Tapi ada campuran. Kalau makan rumput Khadijah saja tidak begitu berkesan. Harus dicampur lagi dengan herba yang lain. Apa herba-herbanya? Salah satunya kena masuk kurma Cina. Ya, kurma Cina. Kenapa harus masuk kurma Cina? Kerana orang selalunya kalau ada masalah buah pinggang, dia HB-nya rendah. Kalau HB rendah, kenapa tak ambil kurma biasa? Tak boleh ambil kurma biasa sebab potasium tinggi. Nanti bengkak kaki pula. Jadi oleh sebab itu maka kena ada cara. Apa yang Pak Haji sebutkan sini, kita kena ada cara. Jangan ambil peta-peta begitu saja. Ada, itu di antaranya. Jadi alhamdulillah, untuk kerosakan ginjal kita boleh menggunakan ini, dan untuk kencing manis, dan boleh kita gunakan juga untuk orang kemoterapi dan juga orang ada kanker atau kanser. Sangat-sangat bagus. Ini dia punya rumput dia ni. Rumput Fatimah ada juga, rumput Khadijah ada juga, nama-nama dia ni. Nampak rumput Siti Khadijah? Ni tak. Tengok sini. Ni rumput. Ni dia. Jadi kita ambil ni, kita blenderkan, kita minum. Untuk apa? Kanker, kanser, termasuk kanser hati, termasuk kanser paru-paru. Yang kedua, untuk apa digunakan ini? Untuk orang yang buat kemoterapi. Supaya apa? Supaya jangan jadi kesan kemoterapi itu menyebabkan tubuh badannya jadi lemah, lesu, sampai tak bisa bangun lagi. Itu dia antaranya. Yang ketiga, ya untuk ginjal dan kencing manis. Ni. Yang ni kita tanam saja, beli benihnya banyak-banyak, tanam saja di rumah kita ada banyak-banyak, kita gunakan. Rumput ni banyak sekali ada, ya. Jadi kalau mereka
Yang nak mendapatkannya boleh dapatlah di tempat Pak Haji ni ada, insya-Allah ya, ada insya-Allah. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan ni dekat sini, kalau kita gunakan embun pagi, ya, ini minuman embun dingin, ya, minuman NED, ini adalah minuman ataupun ini adalah spray embun pagi, ya, embun pagi. Jadi kalau untuk kecantikan, ya, semula, ya, kecantikan muka ni kalau kita spray setiap pagi, apa yang akan berlaku? Jangan beritahu orang, jangan beritahu kat siapa-siapa bila kita spray. Nanti biar orang yang tegur, kenapa saya lihat wajah kamu nampak semakin tegang, semakin halus, semakin nampak muda. Ya, kadang-kadang orang tu jujur juga, betul dia jujur, betul-betul dia tengok kita muda, betul dia bertanya jujur, tapi ada yang tak jujur juga. Dia buat kita tua, dia kata kita muda saja untuk mengambil hatinya. Tetapi tidak, ada yang jujur. Macam mana kita buat tu? Jangan kata apa-apa, jangan beritahu siapa, spray saja. Nanti bila bertemu dengan orang tu akan sebut, kenapa saya lihat wajah kulit kamu halus? Gunakan apa? Kita sebutkan kita guna daripada apa? Kita gunakan spray embun pagi. Yang kedua, kalau ada ni topok-topok hitam yang ditinggalkan, puas digunakan, tak boleh guna kimia, steroid sebagainya, tak boleh guna, rosak kulit muka. Atau mereka yang telah guna kosmetik yang merosakkan kulit muka. Jadi lantas kita gunakan embun pagi spray. Ya, itu adalah antaranya. Dan juga untuk orang yang ada masalah sinusitis. Sinusitis ni buat juga kita tak cantik. Apa dia jadi sesama, dia jadi keluar jerawat, keluar topok hitam, dia jadi jadi kita punya percakapan kita jadi tak enak lah. Nafas berbau, ini guna. Jadi kita spray saja. Sebagainya. Orang sampai sakit gigi, ini gusi bengkak, ini sariawan, ini ya, sakit di tekak, ini amandel, gunakan ini. Jadi Masya Allah, dia ni untuk apa? Banyak kegunaannya. Kalau di spray di atas rambut ini, nanti rambut tu tumbuh dan tidak mudah putus. Lebat rambutnya, tak mudah putus. Masya Allah. Selalunya kan rambut ni mudah putus, bukan takat mudah putus, botak lagi. Itulah di antaranya, Masya Allah ya. Jadi kita kena faham bahawa kesemuanya itu, botak itu bukan takdir yang Allah dah tentu dia jadi botak. Botak itu adalah kerana dia pilih untuk jadi botak. Dia yang memilih takdir untuk jadi botak. Sebab apa? Sebab dia tak mahu guna minyak kemiri, dia tak mahu guna VCO, dia tak mahu guna embun pagi. Jadi jangan kita merintih kepada nasib kita. Kenapa Allah jadikan aku botak? Kenapa Allah tak tumbuhkan rambut? Kenapa rambut aku gugur? Kita tak boleh begitu. Kita makan ayam kimia, makan ubat-ubatan kimia, makan bahan kimia. Maka kenapa tidak jadi seperti itu? Kalau kita nak dia tumbuh semula, kena gunakan embun pagi spray. Ya, kita nak jaga. Kita tahu bahawa subhanallah, Allah bagikan wajah kita ni, kita tak boleh pilih. Kok kita nak lahir tu kita boleh pilih, kita boleh tahu kepada ibu kita, ibu aku nak wajah aku begini. Ada boleh pilih begitu? Tak boleh pilih. Kita lahir apa pun itulah dia wajah kita. Tapi semuanya cantik-cantik. Walaupun wajah kita tak boleh ubah, tetapi kecantikannya boleh kita buat. Kalau orang tak cantik tu macam mana Pak Haji nak bagi cantik? Pertama, perbanyakkan senyum, cantiklah. Yang kedua, dia kena guna embun pagi spray supaya kulitnya halus, nampak cantik, nampak bersih. Bukan nanti putih. Kalau putih pun tak bersih, macam mana? Kalau hitam pun hitam, orang kata hitam manis. Jadi sebab itu kita lihat bahawa banyak orang yang selalu tengok kenapa dia tengok cermin setiap hari. Dia tengok cermin setiap hari. Sebab apa? Dia nak tengok muka dia ni. Sama ada menjadi tua, makin cantik lagi kah, atau apa-apa lagi kelemahan pada di sudut wajahnya.
dia nak tengok, dia kena guna ada tindakan. Dia tak boleh harap mukanya jadi cantik terus. Dia tak boleh harap mukanya itu jadi halus mulus kulitnya itu. Tak boleh. Dia kena ada satu usaha. Apa usaha yang dilakukan? Dia tak boleh guna kimia. Kalau kita guna kimia, kita tempek-tempekkan dekat atas, nanti ketika kena air, habis. Jadi sebagainya. Jadi begitu orang-orang di Korea misalnya. Orang-orang di Korea ni mereka membuat, dia panggil plastik surgery. Hadiah kepada ayah kepada anak di Korea misalnya, hadiahnya ialah mendapat pembiayaan untuk buat plastik surgery. Jadi muka mereka cantik, mereka boleh pilih mau jadi muka apa. Oh, muka mereka cantik sebagainya. Jadi okey, bila dah jadi begitu, akhirnya mereka pun kahwin. Bila dah kahwin, keluar anak. Anak itu dia tak ikut muka dia plastik surgery, dia ikut muka yang asal. Jadi di situ dia kata, oh begini. Jadi itu tak original. Tak original. Kaedah itu kita tak terima. Kaedah tu biar apa juga. Biar orang kalau dia terima kita, dia terima seadanya. Kalau orang lain kata tak cantik, tapi di matanya dia kata cantik. Itu dia. Kalau tidak, tak habislah kain di pasar. Kalau semua orang kata kain ni saja yang cantik, hanya satu kain yang boleh bisa dijual. Tapi semua kain habis dijual. Kerana apa? Kerana mata yang memandang itu berbeza. Tetapi yang satunya mata memandangnya ialah kalau pori-porinya licin, tetap semua akan kata licin. Kalau mukanya berputih, apa kita panggil glowing, semua orang akan kata glowing. Tidak adalah orang kata mukanya gelap tetapi glowing. Ya betul, gelap glowing ada. Mukanya gelap kusam glowing. Tak boleh jadi betul. Kusam dan glowing itu berada di dua pihak yang berbeza. Jadi tujuan yang Pak Haji nak sebutkan begini bukan tujuan kita ini nak mengubah-ubah wajah kita, tidak. Yang ni kena faham sungguh-sungguh. Misalnya apa dia? Misal kita pakai minyak wangi. Kenapa kita pakai minyak wangi? Untuk kita menjadi wangi. Betul kah? Tak betul tu, tak tepat. Apa tujuan orang pakai minyak wangi? Oh betul, ikut sunnah Nabi SAW. Betul. Tetapi apa hakikat di balik tujuan memakai minyak wangi tersebut? Tujuannya supaya membuat orang menjadi senang dengan kita. Kan Pak Haji dah sebutkan dulu bahawa apakah yang menjadi kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bila kita membuat umat-umatnya menjadi suka, menjadi gembira. Salah satu memakai minyak wangi. Bila kita pakai minyak wangi, semua orang suka, betul kan? Kalau kita tak mandi, siapa yang nak suka dengan kita? Ya, kalau kita mandi tiap-tiap hari tapi tak bersabun, Allahu akbar, bau keringatnya lagi, bercampur lagi dengan apa semua, bau-bau sebagainya, bau-bau herba, tak herba dan sebagainya. Jadi siapa nak suka dengan kita? Kalau begitu, cuba kita tukar. Kita menjadi seorang yang suka kepada wangi-wangian. Jadi oleh sebab itu kita buat orang itu menjadi suka dengan kita. Begitu dia wajah kita. Wajah kita bukan untuk tabarruj, bukan untuk bersolek-solek, bukan untuk menghiaskan diri, bukan untuk orang puji, bukan untuk orang mengangkat kita. Semua ini akan hancur binasa menjadi tanah reput dan sebagainya. Tetapi kita buat orang senang tengok kita. Untuk tujuan apa kita buat orang senang tengok kita? Untuk mudah kita jual barang? Bukan. Itu pun salah juga. Oh, Pak Haji, kita buat muka kita bagi orang tengok senang untuk mudah kita jual barang. Tak betul begitu. Untuk bagi orang itu selesa berada bersama-sama dengan kita. Kerana memberikan apa? Memberikan rasa selesa, senang, gembira, bahagia kepada orang yang ada di lingkungan kita. Masya Allah. Kita bisa untuk diri kita sendiri, kita tak mandi, tak mengapa, 40 hari, 40 malam kita tak mandi, boleh untuk diri kita sendiri. Tapi kita menyeksa lingkungan kita. Kita menyeksa lingkungan kita yang kita itu tidak mandi. Begitu muka kita dibiarkan, biarlah semua apa semua. Itu tak mensyukuri.
tak mensyukuri, biarlah jerawat mau timbul, jerawat timbul, menanah sebagainya, itu tak mensyukuri. Rasulullah SAW itu, wah subhanallah, lebih indah daripada bulan purnama. Masya Allah. Rasulullah SAW itu kalau pandangannya, matanya memandang, Masya Allah. Sebab apa? Sebab Allah mencipta dan mengangkat seorang Nabi, seorang Rasul itu diangkat dengan apa? Diangkat dengan kecantikannya sendiri. Bersih, suka bercelak, suka bersugi. Kalau Rasul tersenyum itu nampak giginya sebaris gigi yang cantik lagi putih. Kalau dilihat daripada jauh seperti bersambung dua keningnya. Ketika Rasulullah itu memandang, tidaklah Rasulullah itu memandang dari tepi mengiring itu, tidak, melainkan Rasulullah menatap dengan penuh kedua-dua matanya. Itu Rasulullah. Ketika dilihat kepadanya itu, maka Rasulullah SAW ini seperti kalau kita lihat dia, kita akan mengingatkan apa? Dialah orang yang paling hampir dengan diri kita. Sebab apa? Dia membuatkan kita senang. Subhanallah. Akhlak yang agung ini. Bagaimana sahabat tak rindu? Macam mana sahabat tak rindu? Sahabat kata, kalaupun aku masuk syurga, tapi berbeza syurga itu dengan syurga Nabi SAW, apa arti nikmat syurga itu pada diriku? Kerana aku akan merinduimu ya Rasulullah. Gitu. Jadi hasil daripada itulah, maka apa dia? Keterampilan dirinya. Sudahlah tubuh badannya wangi, bau kasturi. Ketika Rasulullah itu berjalan di suatu jalan, maka orang akan terbau bau-bauan Rasulullah SAW itu. Itu diantaranya. Maka terkeluar pula daripada lidah Rasulullah itu dengan ungkapan bahasa yang indah dan sangat menawan dan halus, menusuk di sukma kalbu orang yang mendengar. Masya Allah. Jadi bagaimana anak angkat Rasulullah SAW, Zaid bin Harisah, yang mana tidak mau pulang kepada ayahnya, mau tinggal bersama Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan sini, bahawa biar ada sikit keterampilan itu bukan untuk untuk mengangkat diri, bukan, tapi buat orang selesa dengan kita, buat orang itu mau mendekati kita. Itu di antaranya. Jadi salah satunya ni, spray embun pagi. Sebab apa? Nak buat supaya kecantikan ni baik. Apakah Pak Haji hari ini nak cerita pasal kecantikan ni semata untuk kecantikan? Tidak. Pak Haji nak ceritakan ini adalah uslub dakwah. Di mana tempatnya? Kita tahu bahawa kecantikan hari ini banyak bercampur dengan sumber-sumber yang syubhat. Banyak bercampur dengan unsur-unsur yang haram. Kosmetik banyak bercampur dengan benda-benda yang bahaya. Kalau kita mengatakan kosmetik ini tidak boleh, kosmetik ini tak boleh kita guna, ini ada merkuri, ini ada sumber yang haram, ini ada sumber yang boleh merosakkan kulit muka kita. Di mana yang halal, di mana yang baik, yang mana yang tak haram, yang mana yang kalau kita pakai di wajah kita sama standard paling kurang dengan kosmetik itu, maka Pak Haji perkenalkan, tak perlu kepada semuanya itu, hanya dengan spray air saja. Spray air ini apakah dia akan jadi moisturizer, pelembap pada kulit? Ya. Bukan hanya sekadar pelembap kulit, tetapi dia juga untuk mata, terangkan mata. Mudah saja gunanya, semprot saja dekat kita punya bahagian muka ni, nanti silau tu hilang, nanti mata yang rabun petang itu hilang, nanti selaputnya yang ada situ juga tertanggal. Jadi oleh sebab itu maka menarik sekali, Pak Haji sebut ini menarik sekali embun pagi ni. Dia kegunaan hari ni orang terpaksa buat kacamata, cermin mata itu mahal 500. Ada yang murah, yang Pak Habib beli tu murah, RM25.
Pak Haji pun pakai RM25 juga dulu. Tapi sekarang Alhamdulillah sudah tak pakai, tak guna surat mata. Dulu Pak Haji susah nak baca. Ini ni tulisan kecil sekali ni. Cuba lihat ni, tulisan kecil. Tengok. Kita ambil tulisan kecil. Tengok ni, tulisan kecil. Pak Haji dulu kalau baca ni kurang pakai tu. Sekarang kita sudah tidak perlu lagi. Apa dia? Tengok. Pak Haji baca ya. Terapi herba kemandulan. Paramaria 3x3 perempuan saja. Puraria herba kesuburan, ubat periuk, diksi Malaysia 2 kapsul pada waktu malam, lelaki dan perempuan. Omega 3 squalene atau NOS, kopi radik Pak Haji. Ya, untuk lelaki long life dan madu Arab. Kan boleh baca. Siapa boleh baca? Dulu kena pakai kata. Cumanya yang kedut-kedut tebal ni tak hilang dah lagi, tapi lama-lama kan hilang dah ni. Nanti bila lama ni hilang. Dia jadi kedut-kedut tua tu sebab banyak sangat fikir. Tapi kalau bapa, ibu, tuan, puan yang tak fikir, banyak macam Pak Haji ada sikit-sikit kerutan tu hilang. Contoh lagi bagi ibu yang gunakan. Ini guna ni. Lepas kita gunakan ini, kalau kita nak guna lagi di sudut minyak dia tu, guna BCO. Cukup ambil BCO, sapu naik ke atas. Dah, wajah itu dah sudah cukup sempurna dah kita guna ini. Dan yang lebih istimewa, dia antivirus. Kalau kita demam, kita spray ini. Kalau kita ada demam darah tinggi, kita guna ini. Kalau kita ada virus, kita guna ini. Kalau anak-anak kita demam apa pun yang nama demam, kita gunakan ini. Dan ini sangat baik juga, khususnya untuk tenaga. Tak kira lah tenaga lelaki ke tenaga perempuan kan, tenaga. Orang yang lemah, dia kata, Pak Haji, saya ni dah makan macam-macam tapi tak bertenaga. Mana pergi tenaga saya ni, makan tapi tak ada tenaga. Macam mana nak ada tenaga? Ya, dia immunity, sel darah putih dia rendah, dia kena ambil ni. Ambil ini, insya-Allah bila dia ambil gitu, maka dengan sendirinya maka dia akan ada energi, tenaga. Bila dia ada tenaga, maka ini adalah sebaik-baiknya, insya-Allah. Baik, bagi berhenti dulu untuk memberikan laluan pada iklan. Silakan. Tanjung Jaga terletak di daerah Yan, Kedah, Darul Aman. Yan. Alhamdulillah, kita sambung lagi. Alhamdulillah. Jadi ada orang tanya dekat Pak Haji, dulu ni kan pagi kita guna COVID-19. Bukan dulu, sekarang kita guna juga COVID-19. Guna ni saja. Pagi, petang, siang, malam, 5 kali satu hari dengan izin Allah. Demam itu tidak dapat menguasai kita. Tapi kita kena guna selalu. Ya, kita guna selalu. Jadi oleh sebab itu dia kata, Pak Haji, mahanya ampun. Maksudnya mahanya sungguh, mahal banget. Kami ni mau belinya tidak ada uang. Bukannya tak mau beli, jadi tak ada uang, tidak ada uangnya. Jadi oleh sebab itu di Malaysia pun macam tu juga. Dia kata, Pak Haji, mahal sangat bagi. Tak bolehkah ihsan sikit dalam masa COVID ni? Ya, Pak Haji pun sedih jugalah. Orang minta ihsan ni, kita kalau boleh nak bagi saja. Jadi oleh sebab itu, bolehlah hari ni siapa yang membeli 2, Pak Haji bagi free 1 lah. Membeli 2 dapat free 1. Maukah begitu? Atau masih mahal lagi, mau dikurangkan lagi? Boleh. Satu nilai mata sajalah. Yang satu ni tidak ada nilai mata. Okey, baik. Ya, untuk gempur COVID-19 dan juga untuk produk hari ini sampai hujung bulan ya, ya. Hari ini dah berapa bulan ya? Hari ini dah, masya-Allah, tak sempat ni hujung bulan ni. Jadi kita sudah tidak dapat sempat lagi lah, kita tutupkan 5 bulan dalam bisnes kita. Okey, buy one free one. Satu ada nilai mata di Malaysia dan di Indonesia. Bismillah. Supaya apa? Supaya sampai terjangkau pada semua. Harga tidak berubah, nilai mata tak berubah. Buy one, ada nilai mata, ada harga, free one. Alhamdulillah ya.
Jadi itu yang Pak Haji boleh buat sempena ini. Jadi bagi mereka yang ingin mendapatkannya, jangan lupa hubungi dengan warehouse kita, Pak Hasrul kita yang sentiasa menanti-nanti order di sana. InsyaAllah kami siapkan di Indonesia dan juga di Malaysia. InsyaAllah boleh hubungi dengan Radio Ahlul Mat, insyaAllah. Baik, apa yang Pak Haji nak terangkan sikit lagi, bahawa embun pagi ini bukan hanya sekadar kecantikan, tetapi dia adalah keperluan. Rasa nak demam, semprot. Anak nak demam, semprot. Anak nak sakit gigi, semprot. Anak-anak apa juga. Jadi daripada anak kecil sampai kepada orang dewasa, daripada demam flu, demam pilek, demam batuk sikit, sampai kepada virus. Virus apa tu? Virus COVID-19, HIV, HIV. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita guna ini, nanti ketika test immunity kita itu meningkat. Ya, nanti ada dipanggil satu test untuk ambil darah, dia test, tengok immunity kita itu berapa. Ya, berapa. Jadi kalau, maka bacaannya, kalau 200, nanti 200 ke bawah itu kita sudah kena HIV, maka terpaksa makan obat-obat daripada hospital, obat-obat HIV. Tapi ambil yang ni, dia tak duduk di atas 200, dia akan duduk 300 ke atas sebagainya. Bagaimana doktor sendiri akan kata kamu tak perlu ambil ubat untuk HIV, tak perlu. Begitu kalau HIV itu virus, Pak Haji, mana ada ubat-ubat untuk virus HIV? Siapa kata? Saya, dia kata. Siapa saya? Doktor. Doktor ni Pak Hafiz Pak Haji tak boleh nak berhujah lagi dengan doktor. Cuma dengan rendah diri Pak Haji sebut Pak Haji ni bukan doktor, tetapi ubat-ubat ni Pak Haji buat sendiri. Ahli farmakologi kot Pak Haji ni? Bukan. Ahli apa? Ahli apa? Ahli orang kampung saja. Orang kampung. Tapi buat formulasi sendiri. Ya, formulasi sendiri. Macam mana yang Pak Haji boleh kata boleh hilang HIV? Ini mustahil. Tidak ada mustahil. Minta tolong. Pak Haji minta tolong doktor-doktor. Bila dah lihat video Pak Haji, jangan pula ambil tindakan undang-undang. Selalunya orang selalu ambil tindakan undang-undang. Dah 2 kali dah Pak Haji naik masuk ke mahkamah ni. Cukuplah yang lepas-lepas ditangkap kerana katanya dalam kopi itu ada racun. Kopi Radit ni katanya ada racun, ditangkap masuk ke mahkamah Pak Haji. Kalau Pak Haji nak jual kopi yang bagus ni, permintaan bagus, kenapa nak masuk racun? Kenapa Pak Haji nak masuk racun? Nak meletakkan pasir dalam piring makanan Pak Haji sendiri. Kalau sudah ditangkap di luar sana mengandungi racun, lihat di mana orang itu membelinya. Dia beli dengan siapa? Dia beli dengan ejen-ejen yang tidak sah. Ejen-ejen itu benar, dia pembeli dengan Pak Haji juga. Dia beli 1 karton, dia jual 20 karton. 1 karton asli, 19 karton yang tak asli. Maka ramai juga orang lihat ini juga bisnes. Sudah pasti ramai juga tak senang dengan Pak Haji. Walaupun Pak Haji tua macam tu, ramai yang tak senang lagi. Yang senang pun ramai. Bukan yang tak senang saja, yang senang pun ramai. Tetapi ya harus, kopi Radit ini harus diberikan pengajaran. Jadi dimasukkan racun. Bila dimasukkan racun, maka tertangkap. Bila tertangkap, yang kena dihadapkan ke mahkamah Pak Haji lah. Tapi ternyata alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Kementerian Kesihatan yang membuat penelitian yang betul-betul, yang pergi melihat di pabrik Pak Haji, tengok betul tidak ada apa-apa. Kenapa yang satu ni ada? Ini bisnes. Bisnes ni apa? Bisnes ini kalau ada yang bagus ditiru. Kenapa kopi Radit ditiru? Sebab bagus. Kalau tak bagus, orang tak tiru. Jadi bukti kopi Radit ini bagus, dia ditiru. Imitation. Begitu.
Jadi sudah Pak Haji sebutkan dulu, kopi ni Pak Haji, kopi Pak Haji keluar ni ditiru orang. Ramai kata tak betul, tak betul. Dia kata tidak tiru. Tiru. Semua barang-barang yang bagus ditiru. Imitation berlaku. Tapi tidak mengapa. Beli dengan ejen kita. Beli dengan mereka yang mengambil dengan pengambilan yang daripada ejen kita yang sebenar. Itu ada di antaranya. Baik, Masya Allah. Jadi kalau dulu, sejak daripada dahulu lagi 10 tahun lepas misalnya, kita memprogramkan orang tak jadi demam ya. Dengan izin Allah, demam juga, tapi tak demam dah serius-serius. Hanya minum kopi radik, sudah lama tak demam-demam lagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tapi hari ni Pak Haji perkenalkan lagi, sebab kopi radik tak semua orang yang minum kopi. Anak-anak remaja misalnya, remaja sudah tidak perlu lagi minum kopi radik. Tapi kalau remaja minum kopi radik, minum black radik. Baik. Jadi remaja gunanya ni. Remaja gunanya ni. Jadi kalau kita lihat, mereka akan mula memprogramkan embun pagi. Embun pagi. Embun pagi itu apa dia? Air embun pagi kosong itu. Kah Pak Haji? Ini pun masalah juga. Air embun pagi, bolehkah kita kutip air embun pagi banyak-banyak? Kecuali kalau embun pagi itu jatuh dalam sungai, kita ambil air sungai. Jadi air sungai yang bercampur dengan embun pagi, tak boleh begitu. Atau kita kutip di atas daun-daun, tak boleh begitu. Atau nama pokoknya embun pagi, tak begitu juga. Kalau begitu kenapa namanya embun pagi? Maknanya sejuk, sesejuk embun pagi. Macam orang kata sesejuk air mata ibu. Sesejuk air mata ibu. Apa artinya? Artinya dia adalah pendamai. Sebab apa? Sebab kalau orang guna ni, dia spray di bawah lidahnya, dengan sekejap saja energi dia bangkit. Dia dah mula mempunyai, orang kata mempunyai mimpi-mimpi, vision. Daripada dia terpuruk, depression, anxiety, kemurungan, tiba-tiba dia jadi semangat, dia jadi kuat, dia jadi lebih berghairah untuk hidup. Sebab apa? Sebab dia semprot dengan spray, dengan menggunakan embun pagi. Itu kelebihannya. Ni rumput namkang ini, dia macam ni kurang lebih. Macam rumput Siti Khadijah ni, sama lebih kurang macam ni lah. Tapi dia ada satu batang panjang. Bila kita petik gitu, Masya Allah, sangat-sangat baik dan sebagainya. Apakah embun pagi dibuat daripada rumput Siti Khadijah ini? Yang tu tak boleh bagi tahu, yang tu tak diceritakan. Tapi pandai-pandailah cari rahsia yang baik. Yang penting rahsia sembuh. Rahsia sembuh. Pak Haji percaya kalau Pak Haji bangkitkan ni, suruh orang keluarkan testimoni, Masya Allah, pasti banyak sekali testimoni kesembuhannya. Bukan takat biasa COVID-19 pun simpan banyak sekali. Sebab itu dulu Pak Haji pernah mengantar surat kepada Perdana Menteri yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih kerana keprihatinan yang amat berhormat menerima surat daripada Pak Haji orang kampung yang di kaki Gunung Jerai ini. Alhamdulillah, respon yang baik daripada pihak Kementerian Kesihatan. Tapi alhamdulillah, syukur ya, walaupun dia tidak digunakan dalam Kementerian Kesihatan, tetapi sekurang-kurangnya Pak Haji dah bercerita bahawa ada herba di Nusantara ini yang mampu untuk merawat penyakit virus COVID-19 dengan izin Allah. Cuma pengkajiannya belum tamat. Tidak mengapa. Tetapi Pak Haji mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bupati di Padang yang sudi menerima produk ini dan telah diuji guna di rumah sakit di Padang. Terima kasih banyak-banyak dan Masya Allah, hasilnya juga sangat-sangat baik. InsyaAllah suatu masa nanti Pak Haji ingin membuat usaha kerjasama penelitian di di rumah sakit di Padang ini, dan juga membuat kajian di universiti untuk melihat apa dia bahan kimia, active ingredient yang ada dalamnya yang menyebabkan dia boleh membunuh virus dengan cepat. InsyaAllah. Terima kasih Pak Heru yang menjadi kepanjangan tangan Pak Haji yang menyampaikan kepada Bupati. Terima kasih kepada semua
yang terlibat ya, yang sanggup menerimanya. Jadi insya-Allah kebaikan ini mudah-mudahan tertular pada semua tempat. Mudah-mudahan kita dapat menerima dengan tawaduknya. Masya-Allah, masya-Allah. Baik, itu adalah antaranya. Dan yang keduanya Pak Haji nak sebut anti ataupun embun pagi spray ni boleh digunakan untuk apa lagi? Boleh digunakan untuk spray kucing, muka kucing. Baik, muka kucing pun boleh kita spray bagi cantik muka kucing. Tak, kucing itu bila kita spray dia, jadi bulu dia tak gugur. Macam mana kita spray dekat muka kucing bulunya tak gugur? Jadi dia akan masuk ke dalam tubuh badannya itu. Kita spray di hidungnya, di mukanya, buka mulut dia kita spray sikit. Masya Allah. Dia juga tak mudah kena demam, tak pernah sakit. Ya, jadi kita buat begitu, kucing kita jadi sihat dan kucing kita juga tidak ada bau-bau, dari kucing kita bersih dan kucing kita itu dia ada perasaan. Perasaan apa? Dia bermanja. Dia tahu kata tuannya ini cuba untuk melakukan kebaikan pada dirinya. Kucing. Jadi oleh sebab itu bagi mereka yang menjaga atau yang suka kepada kucing ini, jangan lupa kita ambil embun pagi spray ini untuk kucing pemeliharaan kita. Nanti buktikan kucing ni pun macam manusia juga. Dia ada batuk, dia ada demam, dia ada diam, dia kena penyakit psoriasis, ya, dia kena penyakit virus yang lain. Kesemuanya ini apa dia ya? Kesemuanya ini ialah kerana kadang-kadang kita ubah circle dia. Apa circle dia? Kucing ni dia dalam kotoran dia tu ada virus, ada kuman. Jadi Allah SWT membuat dia bila dia BAB dia akan, atau buaya besar, dia gali-gali tanah itu. Lepas tu dia tutup balik. Bila virus kuman kena kepada tanah tersebut, dia mati. Tapi rumah itu tidak ada tanah, rumah itu semen. Jadi bagaimana dia nak membunuh virus itu? Jadi virus itu tertular balik. Apatah lagi kalau duduk di dalam sangkar, walaupun dalam sangkar emas, tapi dia tidak ada tanah. Tanah itu untuk membunuh daripada kotorannya itu yang ada virus tersebut. Itu yang jadi permasalahannya. Obatnya itu ada pada tanah. Itu juga adalah berlaku pada. Jadi oleh sebab itu kita tak boleh tengok ekosistem ni satu ekosistem yang orang kata ekosistem yang merosakkan alam. Dalam penelitian-penelitian yang terakhir mendapati apa? Mendapati bahawa lebah, ya, lebah itu bukan saja dia membuat pendemungaan, tapi lebah itu menggigit daun. Bila lebah itu menggigit daun, pohon itu akan mengeluarkan bunga, sebagainya. Tapi penelitian yang akhir lagi mendapati bahawa tupai yang akan makan di buah, misal kata musim durian lah, ni kita cerita pasal durian ni. Tupai makan buah durian, dia akan melepaskan satu hormon, membuatkan buah durian yang lain itu masak dan jatuh. Kalau tupai tak boleh pergi ke situ, buahnya masak itu tak sekata. Yang kedua, dia jadi keras, dia tak gugur. Kadang-kadang dia pecah buah itu di atas sana, dia tak gugur. Gugur setelah dia pecah. Bukankah tupai adalah salah satu daripada keajaiban yang Allah Ta'ala ciptakan? Sebab itulah bila kita tengok ada seekor anak tupai, bila kita dengar lagu anak tupai itu, ada seekor anak tupai itu, kita akan renung. Tupai hari ini ditangkap, dikejar, dibedil, ditembak, ya, ditembak, lari habis. Tupai semua dibaginya racun, tupai pun mati. Kita pun tak nampak mana tupai lagi. Dulu boleh juga nampak dia melompat-lompat di atas ranting rambutan. Cantik pemandangan tersebut. Tupai membawa anak-anaknya ke situ. Tapi hari ini sudah tidak ada. Tapi kalau kita renung-renung, renungkan lagi dalam lagu anak tupai itu, dia kata, walaupun setinggi mana ilmu yang kita ada, kita tak dapat mencipta seekor tupai. Aduh, subhanallah.
Kita tembak boleh, matikan dia boleh, racunkan dia boleh, tapi kita tak boleh mencipta seekor anak tupai. Hari ini bila kita tahu tupai, bila dia makan buah, menandakan buah lain akan masak, baru kita tahu itu adalah satu ekosistem yang memberikan manfaat. Dia akan beri manfaatnya kepada kita juga. Masya Allah, Masya Allah. Jadi oleh sebab itu begitu juga dengan herba. Herba adalah ekosistem. Ekosistem ini dia sebahagian daripada putaran apa ya, sebagai kita punya circle yang terlibat di dalam kehidupan manusia. Allah ciptakan pokok-pokok kayu, ada yang berduri, ada yang tak berduri, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang hidup, ada yang mati. Yang mati boleh buat kayu api. Pokok ini Allah buat pun yang berdaun rimbun, yang berdaun lurus, yang berbatang lurus, yang buahnya besar, ada duri, yang buahnya bulat besar, dan ada yang kecil-kecil, ada yang lebih kecil daripada itu. Itu bukankah semua pada penciptaan Allah yang maha kaya? Kekayaan ini tidak mampu dilihat oleh mata kita ini, kecuali harus diraba dengan hati yang mempunyai petunjuk dan hidayah. Jadi oleh sebab itulah, maka begitu juga herba ni. Sudahlah dia jadi kosmetik, sudahlah dia jadi moisturizer, dia hilang juga ulcer, dia juga untuk hilang sakit gigi, sakit gusi, dia juga baik untuk kecantikan kulit, menghilangkan mata panda yang hitam itu, menumbuhkan rambut, guna untuk demam pun tak jadi, virus bahaya menyerang, dia juga muncul ke hadapan. Ketika anak demam sesama, dia juga kita bagikan. Ketika seorang itu berada tak enak badannya, kita guna sekejap saja, energinya itu digeneratkan. So begitu, Masya Allah. Itulah yang Pak nak sebutkan, itulah yang katakan, itulah dia pada penciptaan Allah ini. Banyak-banyak kita syukur bagainya. Baik. Jadi oleh sebab itu nak sebutkan lagi ya, apabila kita menggunakan ini ya, dia juga digunakan untuk apa? Untuk kulit, untuk mata, untuk rambut, untuk kuku. Kuku jadi cantik. Macam mana nak bagi kuku cantik? Kuku cantik ni, dia kuku ni Allah Ta'ala yang buat. Jari pun Allah Ta'ala buat. Ada yang orang jari pendek, ada yang jari panjang. Ada yang kukunya pendek, ada yang kuku panjang. Tetapi ini Allah Ta'ala buat. Tapi kuku kena elok, kena ada manicure, kena ada pedicure. Kalau kuku kita tak boleh simpan panjang-panjang, kemudian kita kena spray atas kuku kita ni macam ni, macam Pak Haji buat ni, gitu. Biar dia serap begitu, biar dia lembap begitu. Kemudian lepas dia lembap, baru dipotongnya, barulah kita potong. Kemudian barulah sapu dengan minyak zaitun, sapu. Ini kuku ya. Kemudian begitu kuku kaki juga, jangan sampai kuku kaki kita tu kotor. Ini dia sebagainya. Subhanallah. Bila kita pakai cincin ni, baru nampak elok. Kuku dia cantik, jari dia pun elok, kulit dia tegang, kulit dia itu tidak menciut, kerepot. Macam ni kerepot ni, tengok dia. Kalau kulit kita tegang macam ni, subhanallah, ini bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk kita tunjuk kepada orang kulit kita, tengok saya punya kulit macam mana, tak boleh. Bukan itu tujuannya. Tapi kita bersyukur kerana setiap kali kita berdoa, kita lihat di bawah tapak tangan, alhamdulillah. Ya, ketika kita mengambil barang, kita melihat di atas sini. Syukur ya Allah, Kau kurnia pada aku kulit yang elok ini, jari-jari yang elok ini, kuku yang elok ini Kau kurniakan ya Allah. Macam tu kita bersyukur. Tapi kalau dah rosak kuku pun tak mengapa. Asalnya jangan sampai dia jadi racun, merosakkan tubuh badan kita. Ya, jadi sebab itulah maka kita makan dan sebagainya.
Kemudian bila kita gunakan ini juga, ya, kita gunakan ini juga membuat anak-anak itu cerdas. Kalau kita bagi pada anak-anak, kalau bagi kepada orang tua, mudah-mudahan dia tidak jadi lemah berfikir. Dia lupa bila peristiwa yang lepas, yang lama-lama. Pasal apa? Sebab demam selalu, imunitinya lemah, selalu sakit, masuk ke hospital, diberi ubat kimia. Ubat kimia itu dah menjadi akumulasi macam bukit dalam tubuh badannya itu. Maka akhirnya melemahkan ingatan, dia sudah tak ingat lagi. Maka bagaimana dia nak memberikan sumbangannya kepada umat lagi kalau sudah fikirannya itu sudah tidak jelas? Kenapa ini boleh berlaku? Sebab sakit, sakit apa? Darah tinggi, sakit apa? Kencing manis, sakit apa? Kanker, sakit apa? Banyak penyakit yang ada dalam tubuh badannya itu. Kelemahan, kecapekan, keletihan, kelesuan itu berganti. Bila kita banyak datang pembahasan itu, maka tubuh badan kita tidak boleh lagi menerima beban yang banyak. Kita sudah tak mahu untuk berbicara dengan orang, kita sudah tidak mahu untuk senyum ketawa dengan anak-anak, dengan semua yang lain. Kita sudah tidak ada lagi warna-warni dalam hidup, tidak ada lagi keharuman. Yang ada hanyalah gelap, putih, hitam, tidak ada senyuman lagi. Senyuman itu walaupun mudah, hanya menarik dua bibir kita, tapi sukar untuk dilakukan. Sebab apa? Hati tak gembira. Ya, kadang-kadang kita cemburu juga tengok orang senyum saja dia. Ada saya jumpa malam datang membuat perawatan dekat sini. Dia itu kena hipotiroid tapi senyum dia tak. Dia kata, kenapa orang hipotiroid ni senyum? Hipotiroid ni tak boleh senyum-senyum kan? Dia jadi gelisah, susah sebagainya. Dia senyum dia tu. Allah. Sebab apa? Dia kata, saya tidak mau fikir yang susah-susah, saya nak fikir yang indah-indah. Ya, betul, bagus, Alhamdulillah, syukur. Jadi kalau kita nak jadi macam tu, kita juga kena mempunyai fizik, tubuh badan kita sihat. Macam mana? Inilah kitanya. Kita tak guna Panadol, tak guna paracetamol. Inilah Panadol kita, ini paracetamol kita. Kita tidak ada vitamin, kita tak ada suplemen. Inilah vitamin kita, inilah suplemen kita. Dan kita tidak ada hormon replacement terapi, HRT. Inilah HRT kita. Apa lagi yang kita nak sebutkan? Dia ada di dalam ini, maka kita gunakan untuk kesihatan tubuh badan kita, insya-Allah. Baik, Pak Haji kira cukup untuk hari ini. InsyaAllah jangan lupa offer buy one free one. Betul kan? Buy one free one. Banyak tu buy one free one. Ya, betul. Tidak berubah. Jadi kita bolehlah membuat order pada hari ini, insya-Allah. Terima kasih semua atas sokongannya. Jangan lupa tu apa tu? Itu tekan tu yang love tu, banyak-banyak tekan love tu. Jangan lupa apa dia? Kita share dan like. Macam ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.